Okey, jadi kita start dengan langkah pertama, kita tengok apakah jangkaan jawapan kepada soalan ini. So dia ada dua bulatan P dan Q, RT dan juga BW adalah tangent sepunya, maksudnya dia tangent di T, di R, P dan juga di W. Okey, soalannya cari nilai sudut yang dicangkuk oleh lengkung minor RV. So RV di sini, so ini sudut yang dicari. Okey, so pelajar sepatutnya tahu yang 90-90 dan juga kalau dia tangent yang begini kita tahu dia akan sama panjang. So ini membentuk satu sisi, dua sisi empat lah kan? Okey, tapi dia mau cari nilai sudut. So adakah ada apa-apa maklumat lagi yang dapat membantu kita cari nilai sudutnya? X. Dan bila geometri, kadang kalau kita boleh buat begini kan, kita boleh fikir adakah sudut itu tetap sebenarnya? Adakah sudut DP ini tetap ataupun dia sebenarnya bergantung kepada faktor-faktor lain? Contohnya berapa dekat dengan berapa besar bulatan itu kan? Yang sudut ini kan? Berapa dekatnya dia, kalau begini, in fact kalau kita nampak sini kecil sini besar pun boleh kan? Okey, tapi kita lihat pilihan jawapannya. Kalau soalan ini memang diniatkan sebagai soalan kibat, kita boleh jangkakan jawapan yang diterima adalah jawapan C, di mana dengan melihat sudut kita boleh nampak okey, ini sisi 4 90 dengan dua sudut ini nampaknya ini lebih kecil daripada ini, so jumlahnya 180. So hanya satu jawapan yang memenuhi kriteria tersebut. Sekiranya memang ini diniatkan sebagai soalan yang berbeza lah dari biasa. Okey, kalau itulah rasional pembuat soalan. Okey, atau kemungkinan kedua ialah mungkin ada kesilapan teknikal lah, mungkin dia terlupa letakkan sudut di sini contohnya, mungkin katakan ini 170. Mungkin dalam prosesnya terhilang sudah sudut ini. Sebab kalau ini 180 pun pelajar perlu tahu ini 90, ini 90, barulah dapat 60 di sini. Lepas tu sini sudut selang ini X ini barulah dapat 60. Perlu juga dia tahu ini 90 kan, dan baru dia dapat di sini. Okey, tapi tidak pasti sebenarnya maksud apa. Okey, so yang kedua kita tengok apakah masalah mungkin berlaku apabila soalan ini diberikan kepada pelajar. So satu kita nampak ini adalah satu di soalan nombor 9, agak awal lah pada peperiksaan. Kemudian masalahnya arahannya memang cari nilai sudut. So pelajar yang terutamanya pelajar yang pandai ataupun pelajar yang biasa dengan soalan tangent ini, selalu dia buat soalan memang ada benda yang disuruh cari, memang ada maklumat yang cukup untuk dia cari jawapannya. So tiba-tiba dia berdepan dengan soalan ini, rasanya apa akan berlaku? Dia akan guna banyak masa kan di sini. Lepas tu sebab lagi pun dia soalan 9, mungkin dia akan confident dia pun akan jatuh ni. Kenapa soalan 9 dia pun tak boleh jawab? Selama ni saya boleh jawab soalan ini kan. So masalahnya kita nampak soalan ini akan mempengaruhi budak yang pandai sebenarnya. Okay. Dan mungkin pelajar yang lemah dan sederhana mungkin lagi senang jawab soalan ni, kata tembak sajalah, nampak besar sudah tembak 120. Kan? Ya, betul. Menjadikan soalan ini sebenarnya soalan yang sangat tidak bagus. Soalan sepatutnya boleh membezakan pelajar lemah sederhana dengan pandai, tapi ini terbalik. Ini akan menyebabkan pelajar pandai mungkin akhirnya lah dia memang dia akan pilih C jugalah saya rasa. Kan, kalau tapi masalah mungkin dia akan guna 5 minit ke 10 minit ke, dan memang mengganggu dia lah. Mungkin dia akan terfikir-fikir lagi soalan ini. Bila dia buat soalan lain kan, dia masih terfikir kenapa soalan tadi kan. Mungkin dia tercari-cari lagi. Sebab mungkin agak suka untuk kita beritahu pelajar kan, bila masa SPM kena bersedia lah, mungkin ada soalan yang salah dari segi konsep. Sebab kalau kita tengok dari segi konsep memang salah. Sebab dia solutionnya tidak unik kan. Dia banyak solution. Of course dia tak boleh lebih daripada 180 lah. Kalau 60 mungkin kalau dia 60 boleh kan. Tidak ada benda yang tak valid dengan soalan itu kan.
dengan gambar raja tersebut kan? Boleh juga kan? Boleh juga dia sentuh begini, sini 60, sini 100. Dan ini yang maksud saya, pelajar akan terfikir benda begini. Kan masih terganggu di masa SPM ini. Okey, so ketiga, cadangan penambahbaikan. So soalan ini kalau memang dia di meant to be mungkin kipat dengan anggapan mengambil ini kecil dan dia mesti ambil yang sudut yang mungkin lah. Then by elimination bolehlah kamu potong begini. Okey, ataupun sepatutnya memang masukkan balik sudut lah 120 di sini. Itu pun sebenarnya banyak langkah juga kan, dia mesti tahu 90, 60, sini 90. So sudah ada konsep-konsep tangent itu kan dengan tangent sepunya. Okey, so kita daripada soalan ini kita tengok apa yang kesimpulan yang kita boleh buat bila kita mahu membuat soalan yang kebat yang sesuai dengan pelajar. So kita tengok satu ialah pastikan ada jawapan yang unik lah. Kalau kita suruh dia cari, pastikan ada jawapan yang unik dan bukan dia satu julat dan sebagainya kan, dengan maklumat yang diberikan lah. Ataupun kita nyatakan dalam bentuk terbalik ialah pastikan maklumat adalah cukup diberikan untuk mendapatkan jawapan yang unik. Okey, dan seterusnya ini soalan 2017 ke 18 lah. Tapi ini selepas soalan itu lah kan. So ini kertas ini pula kertas 2. Okey, sekali lagi kita tengok dulu apakah jangkaan jawapan rasional pembuat soalan. So yang ini sebenarnya soalan ini banyak masalah. So pertama sekali ialah yang cm dengan yang meter square. Setiap pasti ini kesilapan teknikal ke apa, sebab kalau kami cuba dengan cm dia akan jadi x tambah 4 sama dengan 3200. Memang tak boleh selesai juga. Ini matematik lah, so tiada formula b square tolak 4ac itu. So katakanlah ini memang mistake, so dia akan jadi meter. Okey, so dia akan jadi x tambah 4 sama dengan 32, yang bila kita solve ni akan jadi x sama dengan 4. Okey, so dijangkakan mungkin ini yang jawapan yang dikehendaki dan mungkin ini yang dikehendaki oleh pembuat soalan pada asalnya lah, tanpa mengambil kira cm itu lah. Okey. Tapi masalahnya ialah sekali lagi ini lain pula. Sekarang pula dia ada maklumat tambahan. So similar circle puff segi 4 tepat 8 keping pemijak bulat sama saiz dibina di laluan tersebut. Dan bila kita nampak lukisannya agak jelas dia akan ngam-ngam fit kan? Dia bukannya begini kan? Okey. Dan dia ngam-ngam fit mungkin kita tengok sebab dia mau cari diameter. So maksudnya saya rasa dia memang mau tahu pelajar faham bahawa ini juga adalah x kan? Betul. Okay. Masalahnya bila ini adalah x, maksudnya ini pun adalah x. Dan bermaksud di sini adalah 8x. Bermaksud 8x sama dengan x tambah 4. Yang kamu akan dapat jawapan yang tak sama dengan x sama dengan 4. So di sini dua maklumat bercanggah. Kan? Dua maklumat bercanggah. So, sekali lagi apakah masalah mungkin berlaku? Sekali lagi soalan yang menghukum pelajar yang pandai dan pelajar yang teliti. Sebab biasanya pelajar pun tak akan ternampak cm ini. Dia akan nampak meter kan. Pelajar yang bagus teliti pula nampak cm. Nah, dia akan cuba buat begini. Nah, bingung. Dan juga pelajar pandai yang akan terasa yang ini 8x. Ataupun pelajar yang pandai bila dia dapat jawapan, memang kami train mereka untuk semak jawapan. Di mana sini 4, lepas tu dia lukis balik. So sini 4, sini 8. Lepas tu dia tak ngam sudah. So dia akan rasa jawapannya salah. Nah, dia akan cari di mana kesilapannya. Okay, so memang akan masalah lah. Sekali lagi mungkin pelajar yang tak nampak banyak benda terus dia buat ini lah, mungkin pula dia dapat markah penuh. Okey, nah sekali lagi ini soalan awal, soalan nombor 3. Soalan kuadratik yang biasanya pelajar yang mungkin dia biasanya selalu dapat aim markah itu kan, tiba-tiba begini. Okey. So
Kita tengok di sini cadangan penambahbaikan sudah tentu. Soalan ini sebenarnya kita fikir apa yang dia mau sebenarnya. Dia sedang bagi dua maklumat. Adakah dia mau selesaikan dengan 8x sama dengan x tambah 4 ataupun guna kuadratik, kan? In fact, kalau soalan ini kalau kita tengok, kalau itulah yang diuji sebenarnya, bahawa x dengan x tambah 4 dan sini adalah 32 luasnya, kan? Sebenarnya ini saja diperlukan, kan? Ya. Untuk menguji kuadratik, kan? Tidak perlu 8 keping batu. So masalah di sini ialah dia tambah 8 keping ini mungkin untuk menambahkan dia punya langkah, tetapi tanpa disedari bahawa saya pasti kenapa dia letak 8 di sini. Adakah untuk sebagai menguji pelajar bahawa maklumat mana yang diperlukan untuk selesaikan soalan? So biasanya sebab sebelum zaman kebat selalu kita nampak setiap soalan bagi maklumat yang minimum, yang ngam-ngam saja cukup untuk menyelesaikan soalan tersebut. So adakah dengan meletakkan maklumat tambahan itu dianggap menguji pelajar memilih maklumat yang sesuai untuk menyelesaikan soalan, manakala maklumat lain adalah maklumat tambahan yang tiada guna. Tetapi di sini nampak terperangkap sebab dia letak maklumat di sini, terlupa pula semak bahawa adakah maklumat ini berkonsisten dengan situasi tersebut. Nah, katakan dia konsisten pun, katakan dia letak sepatutnya berapa? Kalau 4 dengan 8, so sepatutnya 2 saja bulatan, kan? Katakan dia lukis begini pun, okey, masih menjadi masalah. Katakan dia x tambah 4 dengan x dan dia bagi 32. Lepas tu dia lukis gambar raja ini, kan? Katakan 2 saja bulatan. Sebab masalahnya pelajar akan dapat sini 2x. So 2x sama dengan x tambah 4. Kamu dapat juga x tambah 4 sama dengan 4. Maksudnya kamu sedang menggunakan maklumat yang sebenar, yang sepatutnya mungkin pemeriksa tak mau, pembuat soalan tak mau kamu guna, tapi kamu sudah guna dan kamu dapat jawapan dengan jauh lebih mudah. Adakah itu akan diterima? Kan? So maksudnya di sini ada kesimpulan penting ini, jangan letak maklumat lain di sini kalau tidak diperlukan. Kalau kamu mau letak juga kena berhati-hati sama ada dia bercanggah ataupun adakah dia akan boleh digunakan untuk menyelesaikan dalam bentuk lain. Okay. Juga bila kita tukar dia kepada soalan macam kehidupan sebenar, kan, dan katakanlah jawapannya memang 4 meter, so kita tengok ini adalah apa? Bentuk laluan taman, lebarnya 4 meter, panjangnya 8 meter. 4 meter tu besar. Boleh buat berapa kereta lah. Kan laluan jalan sudah, kan? 4 meter, kan? Tidak logik dia punya angka, kan? Sekali lah dia cakap tak apalah, pelajar takkan fikir juga, kan? But again, kenapa kita mau meletakkan lebih banyak gangguan kepada pelajar akan berfikir di sini? Okey, so kesimpulan penting di sini maksudnya tadi kita nampak, ya kita mesti pastikan cukup maklumat, tetapi juga jangan bagi yang berlebihan dan lebih-lebih di sini maklumat di sini bercanggah dengan situasinya, kan? Ya. Kalau kita mau suruh pelajar pilih maklumat mana yang penting pun saya rasa, tapi kita nampaklah kalau mau dibuat maklumat berlebihan pun kena sangat berhati-hati, kalau tidak kita yang terperangkap sendiri dengan soalan tersebut. Okey, dan juga kalau dia nilai-nilai yang ada kaitan dengan kehidupan sebenar, sebagusnya bagilah jawapan yang logik lah dari segi angkanya dan sebagainya, kan, berdasarkan situasi tersebut. Sebab kalau tidak dia akan mengganggu lagi pelajar dengan fikir macam logik ke dia punya lebarnya sepanjang 4 meter. 4 meter dengan bulatan ni sangat besar, ni batu yang sangat besar. Sangat besar. Okey.